Hai goers, bersama saya sekali lagi RVJ. Tahukah kamu setiap masyarakat mempunyai adat dan pantang larang, dan apa yang saya paling suka ialah mengenai adat kematian. Menarik, pada hari ini saya akan berkongsi mengenai adat kematian dalam masyarakat kita Malaysia. Tahukah kamu ada adat di mana mereka memanggil roh si mati selepas 7 hari kematiannya? Dan ada juga adat di mana mereka menggantungkan keranda di atas pokok sehingga mayat tersebut mereput. Ini adalah 4 adat pelik dan unik yang diamalkan kalau orang meninggal dunia. Yang keempat, momisok, Dusun Sabah. Ini adalah adat yang diamalkan di dalam sesetengah kaum Kadazan Dusun di Sabah. Di malam pengebumian arwah akan ada satu adat di mana satu keluarga akan berkumpul di rumah. Makanan kegemaran si mati akan disediakan di tempat kegemarannya. Ini untuk memberikan jamuan terakhir kepada roh si mati. Tepung ataupun beras akan diletakkan di dalam bekas di seluruh rumah sebelum semua lampu di rumah ditutup. Waktu seluruh rumah gelap, ketua keluarga akan cuba untuk menjemput ataupun berkomunikasi dengan semangat si mati tadi. Mereka akan bertanya kalau ada hajat terakhir dari si mati ataupun apa-apa pesanan terakhir. Si mati juga dijemput untuk mengambil barangan dia, dan setelah selesai menjamu makanan yang disediakan, dia akan keluar dari rumah dan pergi ke rumah barunya di alam roh. Pada masa yang sama, ketua keluarga akan memaklumkan kepada roh si mati yang dia tidak lagi dibenarkan untuk datang ke sana ataupun cuba berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain disebabkan roh dia bukan lagi di alam dunia. Meskipun dia cuba untuk datang dan melawat, dia diminta tidak menakutkan ahli keluarga yang ada di rumah. Pada waktu dia di dalam rumah, dipercayai dia akan mundar-mandir melihat ahli keluarga dan rumah dia untuk kali terakhir. Pada waktu inilah ada ahli keluarga yang terasa seperti disentuh ataupun mendengar bunyi bisikan dan bunyi orang bercakap. Ada juga yang melihat penampakan susuk tubuh di dalam rumah, dipercayai roh si mati yang cuba untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak beberapa lama selepas itu, bila roh si mati diyakini sudah keluar dari rumah mereka, mereka akan membuka semua lampu dan menyemak bekas tepung ataupun beras yang diletakkan di seluruh rumah tadi. Kalau ada kesan tepung di luar bekas itu, dipercayai adalah tapak kaki si mati. Kepada mereka yang mahu menonton upacara momisok ini, saya cadangkan anda tengok vlog Daphne Aiking di YouTube di video Back in Tambunan The Momisok. Yang ketiga, Lun Bawang Sarawak. Ini pula adalah adat kuno yang diamalkan oleh masyarakat Lun Bawang pada zaman dahulu. Mereka tidak akan mengubur ahli keluarga yang meninggal di dalam tanah, tetapi mereka akan menggunakan tempayan. Sejurus selepas meninggal dunia, mayat akan disimpan di dalam keranda yang berbentuk seperti perahu yang diperbuat daripada kayu. Keranda ini akan digantung di atas sebuah pokok supaya mayat si mati tidak diganggu oleh haiwan liar. Di ruangan bawah keranda ini akan ada beberapa lubang yang ditebuk. Selepas digantung, ahli keluarga akan pulang ke rumah dan jamuan disediakan sebagai adat untuk memperingati si mati. Setelah itu, mereka akan menunggu untuk beberapa minggu ataupun bulan. Untuk apa? Untuk mayat di dalam keranda tadi mereput. Lubang-lubang yang ditebuk tadi ialah supaya air mayat yang dikenali di dalam bahasa Lun Bawang sebagai teburuk boleh mengalir keluar, sehinggalah yang tinggal hanyalah tulang temulang. Ahli keluarga kemudiannya akan datang dan memeriksa keranda dan memastikan tubuh badan si mati hanya tinggal tulang. Di sinilah mereka akan memindahkan tulang temulang si mati ke dalam tempayan. Mereka akan membawa tempayan tadi bersama-sama dengan barangan milik si mati untuk diletakkan di sebuah kawasan dikenali sebagai langutan ataupun tanah perkuburan bersama dengan tempayan-tempayan mayat yang lain, tapi tempayan ini tidak dikuburkan, hanya diletakkan di situ. Langutan ataupun tanah perkuburan boleh ada di dalam gua, di tepi batu besar, di tepi sungai
Yang penting tempayan itu terlindung. Adat ini juga pernah diamalkan suatu ketika dahulu oleh bangsa lain seperti Kenyah, Kelabit, kalau di Sabah oleh suku kaum Murut. Kalau di semenanjung Malaysia pula, pengebumian tempayan ini ditemui di Terengganu dan Langkawi. Hari ini, adat pengebumian kuno ini tidak lagi diamalkan. Hari ini, ianya hanya menjadi sejarah menarik ada pengebumian untuk masyarakat di Malaysia. Yang kedua, tutup cermin dan gambar. Ini bukan adat ataupun ritual, ini lebih kepada kepercayaan mistik ataupun kepercayaan mitos. Satu kepercayaan yang biasa kita amalkan dalam sesetengah masyarakat di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kalau ada orang meninggal dunia di mana mayat si mati berada di dalam rumah, semua cermin di rumah perlu ditutup dengan kain. Ada beberapa sebab kenapa cermin ditutup. Satu, untuk menyembunyikan jasad dari roh. Mereka percaya cermin adalah pintu kepada alam lain. Kalau roh si mati melihat jasad dia melalui cermin, dia akan berasa sedih. Ada juga yang percaya kalau jasad si mati terpantul di cermin, roh dia akan terperangkap di sana. Di dalam amalan masyarakat Asia pula, selain menutup cermin, ada juga yang menutup gambar si mati. Kononnya, kalau roh si mati melihat cermin ataupun gambar dia akan keliru. Adakah dia masih hidup ataupun tidak? Ini menyukarkan dia untuk pergi ke alam kematian. Di dalam masyarakat Cina pula, kalau ada ahli keluarga yang melihat pantulan mayat ataupun keranda si mati, ini akan membawa nasib malang yang dipercayai akan menyebabkan kematian di antara ahli keluarga yang lain. Hanya diamalkan oleh sesetengah orang dan bagi untuk sesetengah lagi, ini adalah satu amalan kuno kepercayaan zaman silam dan ia tidak lagi diamalkan. Yang pertama, adat mati Engau Rabat, Sarawak. Satu lagi adat kematian yang unik dari kaum Iban di Sarawak. Mungkin adat kematian yang paling teliti di antara suku-suku kaum di Malaysia. Setiap kali berlaku kematian, si mati akan dibersihkan dan diletakkan di tengah-tengah rumah bersama barangan milik si mati. Ini sebagai bekalan dia di alam lain. Di pintu masuk laluan rumah panjang akan diletakkan batang alu. Ini untuk menghalang roh jahat masuk ke dalam rumah dan membawa roh si mati keluar dari situ. Di sekeliling mayat si mati pula akan digantung kain puak kumbu, kain tradisional masyarakat Iban. Ini sebagai pendinding supaya para hadirin tidak dijangkiti oleh sebarang penyakit. Sepanjang si mati berada di rumah, mayatnya tidak boleh ditinggalkan berseorangan, tidak boleh dipijak, dilangkah oleh kucing ataupun anjing. Kalau tidak, roh dia akan memburu orang yang masih hidup. Pada waktu ini, mantra dan doa akan dibaca supaya si mati boleh pergi ke alam lain dengan tenang. Bila tiba hari mayat dikebumikan di tanah perkuburan, seekor ayam akan disembelih dan darahnya akan dilumur di sekitar tanah tempat si mati akan dikuburkan. Bila keranda diturunkan ke dalam kubur, sedikit butiran beras akan ditabur sebagai bekalan untuk si mati. Upacara pengebumian tidak terhenti di situ. Kembali ke rumah pula, mereka akan menyambung berkabung. Di sana akan disediakan jamuan terakhir iaitu 3 mangkuk nasi asi panah ataupun nasi hitam. Ia akan dimakan oleh salah seorang tua di rumah panjang. Bilik si mati pula akan dibiarkan gelap selama 3 hari. Ini dikenali sebagai waktu panah. Selepas tamat tempoh 3 bulan, tiada sesiapa yang dibenarkan untuk mengingati si mati. Kalau tidak, mereka akan ditimpa nasib malang. Ritual adat kematian kaum Iban sebenarnya lebih teliti dan penjelasannya sebenarnya lebih panjang daripada ini. Itulah yang menjadikan ia sebagai antara adat kematian yang paling unik dalam masyarakat kita. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa like,
subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. T-shirt Kupi-Kupi Go desain terbaru kali ini kembali dengan lengan panjang, sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kupi-Kupi Go, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombornya ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp sejak nombor ni untuk membuat tempahan.